Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar dan selamat sejahtera, selamat berhujung minggu. Kita berada di hujung minggu yang sangat afdal, hari Jumaat. Kita berada pada 6 Zulhijjah. Dan pada hari ini kita akan memulakan satu webinar petang ini yang berjudul Komitmen Melestari Alam Sekitar, Commitment to Sustain Environment. Bersama kita pada hari ini adalah 3 orang yang kami pilih. Mereka ni ada satu kriteria yang sama, iaitu mantan pelajar saya. Bekas pelajar saya yang pernah bersama saya di makmal kami di IPASA, di UTM beberapa tahun yang lalu. Lama juga ya. Saya fikir yang paling lama sekali ialah Engineer Dewi. Beliau telah menamatkan pengajian pada tahun 2000. Ya, 2003 bermula 2001. Maknanya 21 tahun yang lalu. Jadi agak historical semua ni. Profesor Dr. Fadil bermula pengajian pada tahun 2004, berakhir 2007, sempat berada di University Technical Delft di Belanda selama 7 bulan. Kemudian 2009 hingga 2012, Dr. Nur Hayati melanjutkan pengajian bersama saya, dan beliau sempat berada di University of Newcastle, England selama setahun bersama dengan Profesor Tom Curtis. Jadi pada hari ini kita akan berbicara tentang sembang-sembang petang, tanya apa khabar, tanya apa buat sekarang dan bagaimana kita boleh memanfaatkan pengalaman kita, penglibatan kita dalam pelbagai bidang berkaitan dengan pelestarian alam sekitar. Kalau di Indonesia, alam sekitar itu dipanggil apa ni, Dewi? Lingkungan. Lingkungan ya. Sekeliling. Maknanya dalam istilah bahasa Melayu, alam sekitar ataupun alam sekeliling. Jadi di Indonesia lebih ekonomikal lagi, lingkungan, satu perkataan sahaja. Ya, jadi biar saya buat sedikit pendahuluan, dan pendahuluan ini saya fikir sangat penting untuk memperkenalkan ketiga-tiga ahli panel kita. Hari ini saya sebagai moderator, dan saya akan bertanya soalan-soalan yang mudah untuk mereka menjawab. Dr. Nur Hayati yang ada kat sini, beliau sekarang ni adalah Deputy Director UTM International, membawa UTM ke persada antarabangsa. Beliau pernah menjadi ketua Young Water Professional dalam International Water Association, sekaligus menjadi Naib Presiden IWA. Saya menjadi Naib Presiden IWA pada tahun 2004 sampai 2006. Jadi maknanya adalah jejak saya itu diikuti oleh mantan pelajar saya. Kurang-kurangnya ada sedikit penerusan. Samping itu beliau juga aktif dalam Malaysian Water Association sebagai Naib Presiden. Dr. Nur Hayati sekarang ni Profesor Madya di UTM, kampus Kuala Lumpur, dan beliau juga mempunyai tugas yang besar bukan sahaja dari segi research tentang alam sekitar, tetapi juga untuk pastikan yang universiti tempat beliau bekerja itu dapat menjadi salah sebuah universiti, menjadi destinasi antarabangsa. Yang kedua ialah Dewi Rianti. Indonesia ni namanya panjang, Dewi Rianti. Lagi satu apa ya Dewi? Saya lupa. Datuk? Dewi Rianti. Dewi Dwi Rianti Hadiwinoto. Hadiwinoto ya, panjang ya. Beliau asalnya dulu seorang dosen di ITS, kemudian menjadi sekarang menjadi konsultan di Surabaya. Jadi kita menjemput Dewi ini sebab daripada Surabaya tu ramai pelajar saya sebenarnya. Kita ada Dr. Adi, Dr. siapa lagi?
Iya, iya. Ya, ramai. Ya, jadi saya ambil Dewi ini sebab ada kelainan, kita mau mix supaya Dewi ini daripada industri, daripada sektor bukan universiti. Ya, kalau tidak yang bercakap ni semua dosen-dosen belaka. Beliau ni seorang konsultan yang sangat berpengalaman di Surabaya, dan penglibatan beliau dalam academic research ini menyebabkan Dewi sering diminta untuk terlibat dalam projek-projek yang berkaitan dengan pelestarian alam sekitar. Dan bukan itu saja, saya dimaklumkan juga tentang penglibatan alam sekitar, bagaimana untuk separate sisa pepejal. Dan Surabaya ini satu yang istimewa adalah bandar yang saya fikir yang lebih bersih daripada kebanyakan bandar di Malaysia lah itu, dan yang paling bersih di Indonesia. Nanti kita tanya Dewi macam mana Surabaya yang saya pernah kunjungi pada 1997 sampailah sekarang menjadi bandar yang saya fikir cukup dikagumi dari segi kebersihannya, dari segi keindahannya. Dan gambar di belakang itu adalah di Indonesia, di Surabaya ya Dewi ya? Surabaya. Itu ya itu. Kemudian yang ketiga ialah Profesor Fadil Din. Beliau sekarang ni adalah pengarah UTM Kampus Lestari. Kalaulah dalam pengalaman kita di peringkat kebangsaan, mungkin beliau ni sekarang ni adalah ketua pengarah Jabatan Alam Sekitar lah, macam tu ya. Memastikan yang keindahan kampus, kebersihan kampus dapat dikekalkan, di samping jalankan banyak penyelidikan berbagai peringkat. Beliau juga aktif dari segi research dan banyak projek-projek peringkat antarabangsa yang beliau turut sertai. Pada hari ini kita nak bincang dan saya nak mulakan dengan share satu slide yang saya fikir sangat penting untuk memulakan perbincangan kita hari ini. Slide ini adalah slide yang saya petik daripada buku saya EcoShift. Dan bila kita menyebut tentang komitmen alam sekitar, dia ada dua bentuk komitmen. Komitmen pertama ialah komitmen dalam bentuk organisasi, pemerintah, kementerian, universiti. Dalam konteks UTM ni di Fadilah yang berperanan. Tugas kita ialah adakan satu perancangan, planning, kita strategize dan kita implement banyak projek. Jadi hari ini Fadil akan ceritakan apa projek yang mereka buat dalam konteks UTM, dan Dewi juga akan share dengan kita apa yang berlaku di Indonesia, khususnya di Surabaya lah, jangan cerita Indonesia. Saya fikir Surabaya tu menarik untuk kita lihat satu cabaran kepada orang di Putrajaya, di Cyberjaya, di Kuala Lumpur. Saya fikir anda tak jauh, mungkin lebih baik Surabaya ya, berbanding dengan penduduk yang sangat ramai. Penduduk Surabaya 8 juta ya nih Dewi. Populasinya berapa? Hampir 2 juta, Datuk. Tapi itu kalau berlaku di tengah. Kalau yang itu berlaku kalau apa yang tercatat. Jadi ada apa yang rasmi lah. Tapi kalau yang datang ke Surabaya untuk bekerja itu kalau pagi sampai sore itu bisa lebih daripada 3 juta. Ya. Okey, dan ini kita akan dapat output yang kita nak. Kalau sebagai pemerintah, sebagai ketua organisasi, dan apa yang akan berlaku kalau kita nak menjadikan masyarakat kita ni mempunyai pemikiran budaya yang melestarikan alam sekitar ni, kita perlu ada 3 perkara. Satu ialah behavior, tingkah laku yang mesra alam. Kalau di Indonesia dipanggil ramah lingkungan. Yang keduanya habitual, secara tabiatnya memang mesra alam. Dia tidak suka buang sampah, dia pastikan yang sampah kalau terjumpa di mana-mana akan dikutip dan akan dimasukkan ke dalam bakul sampah dan sebagainya. Itu lebih kepada habitual. Dan dalam kehidupan kita 90% lebih adalah berkaitan dengan habit. Behavior ni ialah benda yang dibuat disebabkan oleh ada insentif, ada punitif. Kalau tak buang sampah akan didenda. Kalau buang sampah di tempat tertentu merata-rata akan didenda 2,000 contohnya. Jadi kita perlukan elemen punitif dan insentif. Barulah wujud satu budaya. Tapi nak wujud satu budaya tu kita perlukan penyertaan masyarakat.
dan penyertaan masyarakat ni yang kita nak ceritakan hari ini dengan Dr. Nurhayati melalui Badan Profesional. Dewi akan ceritakan tentang pengalaman beliau di Indonesia, macam mana mengajar masyarakat membuang sampah, mengasingkan sampah dan sebagainya, yang saya fikir sangat penting untuk kita bicarakan hari ini. Jadi saya tak nak buang masa banyak untuk permulaan. Saya nak mulakan dengan satu soalan yang umum kepada ketiga-tiga ni, mungkin jawab ringkas saja tentang apa yang mereka lakukan sekarang ni dan apa beza semasa belajar kejuruteraan alam sekitar, pelestarian alam sekitar dengan bekerja untuk melestarikan alam sekitar. Sila. Okey. Saya mulakan dengan Fadil. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri, rakan-rakan yang sekali lagi dapat kita jumpa pada hari ini. Terima kasih juga, saya rasa Datuk Seri, undangan kami ini rasanya macam mengimbau 20 tahun yang lepas, di mana apabila kita berada bersama dengan satu dikatakan sebagai anak didik Datuk Seri. Jadi pada waktu itu kami kebanyakannya lebih kepada berfokuskan kepada apa yang kita praktis di makmal, apa yang kita menelaah. Dahulu masa zaman saya dengan Datuk Seri, kami ni tak banyak internet. Kami banyak menggunakan rujukan-rujukan buku, terpaksa pergi library dan sebagainya. So untuk memahamkan berkenaan dengan kelestarian ni, terpaksa kadang-kadang mengikut Datuk Seri ini pergi ke beberapa conference di mana diperkenalkan kami dengan pelbagai agensi, pelbagai pakar-pakar yang terlibat. Dan pada waktu itu saya masih ingat lagi Datuk Seri, pada waktu itu dia di Mines, kami berkumpul beramai-ramai. Datuk Seri memberikan sedikit taklimat apa yang sepatutnya kita buat, especially bila kita bersama dengan ramai pakar-pakar yang di luar sana, terutamanya dalam bidang alam sekitar. Sebab kita adalah dalam konteks untuk belajar. We learn many things from them. So yang ini yang saya nampak dan saya masih praktikkan sehingga pada hari ini. Apa continuation dia? Adakah benda yang belajar dulu dapat diaplikasikan dalam semasa bekerja? Betul. Datuk Seri, sebenarnya kalau nak kata 100% tu taklah. Tapi saya masih ingat lagi, saya masih simpan lagi ada satu kad Datuk Seri bagi A+, B+ dan sebagainya, menunjukkan kepahaman kita tentang satu perkara. Jadi yang dipraktikkan pada masa sekarang ni bukan lagi, sebab saya masih ingat lagi Datuk Seri sebut, it's not about you punya knowledge, it's about you punya attitude, how you react on that. So apa yang kita buat pada hari ini adalah cerminan daripada apa yang kami belajar pada waktu itu, untuk melihat kepada apa yang kita nak praktikkan kepada orang tu, kita walk the talk lah. Maknanya kita dah dapat ilmu dan kita dah hadamkan ilmu tersebut, dan sekarang ni kita nak memberikan pula didikan itu kepada orang lain, dan dalam masa yang sama kita tak boleh biarkan dia, kita pun kena bersama-sama dengan mereka. Itu menarik. Terima kasih Fadil. Dewi, macam mana masa belajar di Indonesia? Saya ingat saya ambil Dewi di airport masa tu. Jadi pertama kali datang ke Malaysia, jadi bagaimana pengalaman belajar dan apa yang boleh dibawa pulang ke Surabaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri, saya sangat berbahagia dan karena saya bisa berkumpul kembali di sini dengan my brother. Sekarang sudah Profesor Fadil, my sister sekarang juga sudah Profesor Madya Yati. Alhamdulillah, memang betul tadi apa yang dikata Prof Fadil, bahwa kami di sini 21 tahun lampau saat kita semua menjadi student Datuk Seri, itu banyak hal yang kita dapatkan selain daripada fokus on our research. Kebetulan kita semua di IPASA ini tidak ada yang, hampir semua kita harus research. Jadi saya sempat shock juga pada saat itu. Jadi masa saya ada di Surabaya di ITS itu kita banyak orang yang
ramai orang yang boleh bantu kita. Jadi misal kita ada uji sampel gitu, kita tinggal bilang saja kepada laboratori yang ada ke sana, tolong ini saya sampel, kita nak periksa BOD or COD or anything. But saat saya di IPASA, saat saya belajar, saya shock karena saya kena buat itu semua sendiri. Jadi saya harus prepare semua benda yang mulai dari bekas ininya, gelas-gelas Erlenmeyernya semua lah, sampai dengan kita harus buat ajuan untuk membeli bahan-bahan chemicalnya gitu. Itu membuat saya sangat, kenapa harus seperti ini? Sampai waktu saya harus ambil sampel sendiri, itu kita kena betul-betul ambil sendiri dengan jerrycan itu kita ambil, kita kena kongsi dengan kawan. Tapi alhamdulillah pada saat saya di UTM ramai kawan yang membantu kita macam saudara. Untuk itu saya sampai saat ini saya merasa bahwa Kuala Lumpur atau UTM itu adalah my second homeland, seperti itu. Dan ada satu lagi seperti tadi Prof. Fadil, saya sepakat dengan apa yang dikata dengan Prof. Fadil, bahwa attitude itu adalah satu hal yang harus kita ingat. Sampai kalau semua orang lah boleh, kalau yang tahu number telepon saya atau WhatsApp saya, di situ saya tulis bahwa knowledge without attitude is nothing. Dan itu juga saya sampaikan kepada anak-anak saya, kepada asisten saya, bahwa seberapa tinggi kalian, seberapa banyak ilmu yang kalian capai, tapi kalau you tidak punya attitude yang baik, tidak bisa menghormati dengan orang yang lebih tua, itu kalian bukan apa-apa. Jangan lihat orang daripada kedudukan dia, jangan lihat orang daripada kekayaan dia, tapi lihatlah bahwa kita harus punya attitude yang baik, kita harus hormat kepada orang apapun itu, seperti itu. Terima kasih Datuk Sri. Nanti kita bincang lagi. Nurhayati, you pernah belajar di UTM dan di England. So, apa take away yang kita boleh dapat daripada masa pengajian ni? Okay, terima kasih Datuk Sri atas jemputan ni. Very happy untuk jumpa Prof. Fadil dengan Kak Dewi. Saya rasa macam terbalik sebab selalu kita moderate Datuk Sri, hari ni Datuk Sri moderate kita, his ex-students. So very happy to be here. Antara kenangan yang saya ingatlah Datuk Sri, titik permulaan saya terlibat dengan IWA contohnya, zaman tu kita student hidup susah kan, jadi Datuk Sri bayarkan kita punya student fee untuk join IWA as student membership. Kemudian saya paling bongsu lah sebab saya baru 9 tahun, Kak Dewi 21 tahun graduation, so saya paling bongsu lah I think in this group. Apa yang saya ingat adalah kita practice to speak English. Masa tu pakai telefon, kita tak ada smartphone lagi. BlackBerry is rare lah at that time. Jadi tugas saya antaranya adalah kena telefon the late Professor Ken Anderson untuk cakap, hello Professor Anderson, Dr. Zaini wants to speak to you. Lepas tu kita pass telefon tu ke bilik doktor. Masa tu pejabat IPASA yang kecil dekat bawah tu lah yang buku penuh banyak-banyak tu, but he just know where his books is. Jadi saya buat PhD dengan setahun attachment di Newcastle University. Saya rasa saya jumpa Tom Curtis a number of times. Cuma masa saya buat master, saya buat dengan late Anderson. Jadi saya punya continuation tu adalah bila saya buat master dengan late Anderson, Professor Anderson is Datuk Seri punya PhD supervisor. Jadi saya sempatlah maknanya belajar dengan Datuk Seri punya PhD supervisor.
Kemudian saya sambung pula PhD attachment 1 year dengan Professor Tom Curtis, who is your colleague lah basically. Jadi daripada zaman belajar ke zaman bekerja, orang-orang yang pernah berada semasa zaman saya belajar sekarang ni adalah kawan-kawan, mentor, orang yang banyak beri kita recommendations, orang yang banyak recommend kita untuk lebih aktif dalam IWA contohnya. Jadi dia dah, maknanya saya grow with these people, with the circle of experts daripada saya kecil sampai sekarang lah. Masih kecil lagi, tapi maknanya daripada saya belajar sehinggalah saya bekerja, saya mempunyai DNA yang sama. Orang yang revolving dalam sektor tu adalah orang-orang yang sama yang lihat macam mana saya buat PhD sampai sekarang. Terima kasih. Saya fikir secara keseluruhan kita boleh bersetuju bahawa pengalaman belajar di peringkat tinggi ini sangat penting lah. Ya, jadi jangan ada kata, ada yang habis PhD dia kata menyesal saya buat PhD. Ya, sebab dia tak dapat apa-apa, tak ada added value. Jadi saya ingatkan pada semua pihak, termasuk anak-anak saya, supaya kalau ada peluang belajar, khususnya kalaulah dalam keadaan ekonomi yang kurang membangun ataupun kurang rancak, perkara yang paling baik untuk kita buat ialah belajar dan dapatkan networking yang baik, dan networking ini sangat penting di segi karier kita. Sebab itulah ada student yang bila diminta untuk buat membantu pensyarah buat seminar, ada student yang tak nak buat. Dia kata bukan kerja saya membantu pensyarah. Tapi itulah yang membuka ruang kepada kita untuk bekerja di masa hadapan. Ya, jadi saya fikir selepas beberapa puluh tahun, tanyalah mereka ni apakah manfaat perkara tersebut. Ya, jadi kita pergi kepada perkara yang seterusnya. Saya nak bertanya Profesor Fadil, sekarang sebagai pengarah kampus Lestari ini, boleh ceritakan sikit apa program ini dan bagaimana ini boleh meningkatkan komitmen kita kepada pelestarian alam sekitar? Okey, terima kasih Datuk Seri. InsyaAllah saya rasa pada waktu sekarang ni kita tahu bahawa kebanyakan daripada sektor terutama pendidikan ni mengalami satu isu lah dari segi untuk buat pelarasan semula kepada inisiatif sedia ada di universiti. Terutamanya universiti ini adalah satu kawasan ataupun tempat untuk kita membuat ataupun melaksanakan satu yang dipanggil tadi yang kita dah berkongsi tadi. Tetapi apabila pelajar ni dia dah tak ada lagi dekat kampus dan sebagainya, so kita kena ada satu solusi bagaimana untuk kita melaksanakan. Dan sebab kelestarian ini dia tidak kira, dia tak ada maksudnya kalau kita berada di mana saja sebagainya, kita kena praktikkan. Jadi sebagai satu contoh, saya bagilah satu contoh yang baik, role model kita yang ada dekat sini, Datuk Seri Zaini Ujang sendirilah telah pun membuat satu masa, beliau ni masa tu adalah kita punya Vice Chancellor lah di UTM, di mana beliau telah memandang ke hadapan. Salah satu daripadanya adalah meletakkan satu dipanggil sebagai trail ataupun denai. Dan pada waktu itu denai dia dinamakan dengan nama-nama yang sangat menyentuh kepada kita. Contohnya ada denai namanya philosopher, falsafah. Ada denai yang dipanggil sebagai Scholars Trail contoh. Dan daripada yang kita komitmen universiti sekarang ni adalah meneruskan legasi ini. Maksudnya menjadikan bahawa benda itu tidak hanya tersekat pada satu-satu pemimpin yang membawa kepada agenda tersebut. Dan hasilnya pada hari ini cantik sungguh UTM. Kita 52% Datuk Seri covered by kita punya kawasan hijau, dan kita ada lebih kurang 52 denai sungai sepanjang yang akan dinaik taraf dan juga akan dijadikan sebagai Edu River, dipanggil sebagai Edu River untuk UTM campus, supaya pelajar ini walaupun nanti mereka berada di luar, tak boleh masuk ke dalam kampus, kita masih lagi boleh menonjolkan lagi ciri ini. Dan satu yang saya rasa disebabkan daripada pemimpin-pemimpin terdahulu di universiti, apabila meletakkan prasyarat bahawa kampus ini perlu berdaya maju dan juga dia kekal lestari, salah satu daripadanya mengekalkan kawasan-kawasan habitat. Dan untuk pengetahuan Datuk Seri dan rakan-rakan yang lain, kita telah pun membuat cerapan di dalam kampus UTM yang
dipanggil antara yang mempunyai kepelbagaian bio yang sangat banyak. Kita ada lebih kurang 400 spesies. Terdiri daripada serangga, pokok, apa lagi, yang lain-lain lah, wildlife dan sebagainya, macam-macam. Okay? Dan juga ianya adalah kawasan memancing. Datuk Seri sendiri tahulah masa Datuk Seri melawat, kita ada kawasan rekreasi pemancing. Berapa kilometer Denai, berapa kilometer sekarang? Sekarang kita ada 52, Datuk Seri, 52 kilometer. 52 kilometer Denai ya. Ya, secara keseluruhan Datuk Seri, daripada latar jernih. Latar jernih siapa nak tahu dalam UTM ni kita ada air terjun tu. Yang kecil tu tapi mendamaikan. Jadi saya rasa pada saya lah benda ini telah diletakkan asas oleh kita punya pemimpin-pemimpin terdahulu di dalam kampus. Jadi sekarang sewajarnya apabila saya diberi peranan untuk memberikan sebagai satu komitmen, ianya bukan hanya sekadar ianya KPI based. Ianya adalah kerana inilah matlamat kita nak mengatakan bahawa kita berada di dalam satu situasi untuk menunjukkan dan memberikan action kita. Sebab dalam buku EcoShift Datuk Seri itu action. Action means siapa yang banner Denai tu? Yang banner Denai tu dah tentulah daripada kita punya TNCP dulu. Jabatan TNCP di bawah Edu Tourism. Dia maknanya di banner secara gotong royong ke ataupun masa tu ada yang gotong royong, ada di kawasan yang memang Datuk Seri pun tahulah ada tempat-tempat yang kita boleh buat secara trekking. Jadi yang itu dibuat secara gotong royong, tapi ada yang dibuat secara kontrak lah. Kita bagi third party. Ya, tapi saya nak sebutkan tentang Denai ni. Di belakang rumah Naib Chancellor tu. Saya tinggal sekejap lah di rumah tu. Tapi yang menakutkan kita, di belakang tu ada ular, ada babi hutan dan sebagainya. Apabila kita buat Denai, jadi babi hutan tu terkepung, dia tak adalah selalu keluar di dalam kawasan kediaman Naib Chancellor tu. Sekarang Datuk Seri dah tak ada dah. Cuma ada 1-2 saja yang kekacauan disebabkan oleh kita dah buat trekking tu tadi. Ya. Secara tak langsung dia akan membolehkan masyarakat beriadah. Ya. Dan itu sangat. Datuk Seri, depan rumah NC sekarang kita dah ada Bamboo Avenue. Kita dah tanam pokok buluh depan tu. Cantik. Okay. Dewi, kita nak cerita tentang Surabaya ni. Apa yang menariknya, Surabaya 20 tahun yang lalu ketika saya pergi tidak sebersih sekarang ni. Sekarang ni sangat bersih, saya fikir boleh kalau nak dibandingkan dengan Kuala Lumpur mungkin lebih bersih Surabaya lagi. Dan ada bas yang bas elektrik yang kalau mau naik bas itu hanya bayar dengan botol yang telah digunakan. So ceritakan sikit Dewi. Iya Datuk. Jadi ini uniknya orang Surabaya. Jadi kalau dibilang orang Surabaya itu dia punya karakteristik agak keras gitu, Datuk. Jadi dia kalau cakap itu macam orang gaduh. Jadi banyak saudara, ya betul. Jadi ada saudara saya yang daripada daerah lain tuh kalau lihat saya cakap tuh macam, kenapa you marah-marah? Bukan, ini bukan marah, memang suara memang keras macam ini begitu. Tapi yang uniknya lagi, Surabaya itu meskipun dia orangnya keras, tapi dia macam boleh diatur lah. Jadi kita kalau masalah untuk sampah itu banyak ada ramai namanya bank sampah, Datuk. Jadi di neighborhood itu ada kita pilah sampah itu mulai dari rumah. Lepas itu di tiap neighborhood itu dia punya macam namanya bank sampah. Nah, bank sampah itu kita boleh setor sampah kita yang kira masih punya nilai economical value macam botol plastik, kertas atau paper macam tu, nanti ditimbang, pas itu dikira dengan berapa harga. Jadi ada macam account gitu, dicatat gitu, nanti boleh diambil itu setiap 1 tahun sekali. Nah, jadi itu pertama. Jadi istilahnya adalah from trash to cash.
from trash to cash. Nah, jadi itu salah satu. Jadi kalau banyak sekali penyelidikan yang mengatakan bahwa di Surabaya ini sudah boleh pemilahan daripada source rumah tangga itu 20%. Itu satu. 20% saja ya daripada Ya, kawasan 20% itu yang masih di source, Prof. Jadi bukan yang sudah masuk ke tempat pemilahan sampah 3R. Jadi kita juga ada pemilahan sampah 3R, reduce, reuse, recycle. Itu punya government. Tapi ini daripada rumah kita sendiri gitu. Bus ni bila mula? Ya. Kalau BAS ini mulai 2018 masa Ibu Risma yang sekarang ini jadi Menteri Sosial. Nah, itu free. Jadi kita kalau naik BAS itu kita bayar dengan botol. Jadi berapa botol? Kalau botol yang besar itu air mineral yang besar itu kalau yang 1 liter itu bayar dengan 3 botol plastik. Kalau yang kecil itu 5. Kalau yang cup itu 10. Jadi macam itu kita boleh. Nah, kalau misalnya kita punya lebih, itu nanti dicatat ada card. Jadi dia bagi semacam stiker gitu. Kita stiker. Nah, untuk tempat-tempat pengumpulannya itu bukan hanya di atas bus, tapi ada beberapa titik poin gitu. Yang Dave yang cakap bahasa Inggris itu dia juga ada. Iya Datuk. Jadi tapi saat ini memang masih terbatas. Jadi dia hanya punya koridor itu north to south and then west dari barat ke timur, west to east. Jadi tidak semua jalan itu dilalui oleh bus Surabaya. Kenapa? Karena itu free. Sementara ada public transportation lain yang itu memang punya swasta lah. Seperti itu. Jadi itu that's why koridornya itu terbatas begitu, Prof. Ya. Ini Pak Joni ada nih, Profesor Joni mana ada Eddie ada, ramai lagi yang ada nih yang bersama. Ada. Ya ramai yang nih. Asalnya saya sama belajar satu guru dengan Pak Joni Hermana, Profesor Joni Hermana di Newcastle. Jadi kami menjadi kawan sahabat yang akrab. Kemudian bila pulang itu kita ada kerjasama. Dan kebetulan Pak Joni menjadi rektor di ETS. Saya menjadi chancellor di UTM. Jadi kita ada kerjasama yang sangat lumayan lah. Ya. Jadi saya nak teruskan nih. Dari segi penglibatan Nurhayati dalam NGO profesional nih, what is the advantage that you can highlight satu dua yang probably yang boleh menggalakkan masyarakat kita supaya jangan terlalu berkira untuk bekerja. Kelebihan kita bersama dengan agensi ataupun NGO ni, kita ni bekerja secara sukarela. Jadi what is takeaway yang kita boleh bincangkan hari ini? Terima kasih Datuk Sri. Jadi sebenarnya penglibatan saya dalam International Water Association tu bermula pada tahun 2009. Masa tu saya balik ke UTM, mula bertugas di UTM dan kemudian saya mendaftar PhD. Jadi yang macam saya sebutkan tadilah selaku supervisor, jadi Datuk Sri bayarkan untuk kita para pelajar join IWA as student membership. Saya tak claim Datuk Sri sedekah je. You masuk persatuan ni. Jangan lupa duit raya. Datuk Sri bagi selalu. Jadi kita pun masuklah, kita pun join lah IWA. Jadi semasa tu yang aktif saya ingat Profesor Gustav Olsen daripada Lund University.
Dan juga someone daripada South Africa. Saya Chris Buckley, dia baru meninggal ni. Baru Buckley. sebulan meninggal. Oh ya ke? Okay. And then David Jenkins. Jadi bila saya join IWA, saya anggap tu sebagai inilah macam kita kat sekolah dulu, kita ada persatuan, kemudian kita ada extracurricular activity. It's like your co-curricular activity. Selain daripada belajar, you ada persatuan, pengakap ke, PBSM ke. Jadi bila dah buat PhD tu, kita pun join IWA as part of that. Apa yang saya tak sangka adalah bila kita join IWA, co-supervisor pun merupakan fellow IWA. Tom Curtis fellow IWA dan juga chair of the microbiology, yes, of the specialist group dalam IWA. Kemudian Gustav Olsen merupakan avid author and reader for IWA publication. Kemudian daripada situ saya jumpa Professor Nancy Love dan juga Glenn Dagger. Semasa tu Presiden IWA, kemudian Datuk Seri naik Presiden IWA bersama Glenn Dagger. Jadi apa yang saya nak, my point is that as a PhD student, belajar dan buat PhD tu adalah satu perkara yang utama, dan untuk jadikan dia sebagai lifestyle, kita kena make it interesting. Jadi how to make it interesting is by joining associations yang boleh support kita punya PhD studies. Dalam IWA tu semua bidang ada. Water ada, wastewater ada, non-revenue water ada, environmental psychology pun ada, microbiology ada. Jadi bila kita join persatuan IWA tu, saya dapat kenal expert yang boleh membantu perjalanan PhD saya lah. Jadi bila saya ke Newcastle University untuk PhD attachment selama setahun lebih, saya bekerja dengan Profesor Tom Curtis. Kemudian saya jumpa pula extended family of IWA. Pada tahun 2010, tahun kedua saya buat kajian PhD, IWA mencari committee member untuk wakil Malaysia. Jadi semangat yang IWA wujudkan di kalangan young water professional pada masa tu adalah volunteerism. Macam yang Prof Adil sebutkan tadi, Kak Dewi sebutkan tadi, and then apa yang Datuk Seri advocate selama ni, macam kita ada Friends of River dan sebagainya tu, semua tu volunteerism. You don't need to have, you have to have a structure, tapi dia punya starting point tu adalah volunteer. Jadi saya masih simpan lagi email yang saya volunteer kepada IWA. Saya kata, okay, I'm doing my PhD and I am registered IWA Young Professional. Untuk jadi Young Professional, kita kena umur bawah 35 tahun pada masa itu. Jadi saya just volunteer lah sebagai komiti. And then kita dengan Datuk Seri, dengan IPASA masa tu kita organize a lot of IWA events di UTM Johor Bahru. Saya ingat lagi, tak tahulah Prof Adil ingat ke tidak, kita buat event dekat Good Hope Hotel. Dengan Kak Dewi, kita duduk satu bilik dekat Legend Hotel. Ingat tak Kak Dewi? Dengan and then kita masa tu konsep dia macam tu lah, kita volunteer. Kita bekerja dengan UKM saya rasa. Dengan pihak UKM, dengan UTM, dengan Good Hope Hotel. Masa tu kita tak ada hotel-hotel. Good Hope Hotel tu kecil je, dekat tepi Skudai tu je. Tak famous pun dah sekarang ni. Jadi daripada situ, sebagai pelajar PhD, we can develop actually our professional network by getting to know the mentors that are already readily available within the IWA family, within the IWA circle. Jadi saya rasa daripada yang pertama saya volunteer as young committee member for Malaysia that time. Kemudian IWA mula mencari chair of the global committee yang baru. Jadi nama saya dihantar kepada IWA Board of Director dan kemudian saya dipilih untuk mengetuai the Global Steering Committee daripada tahun 2014 sehingga 2016. Jadi I believe that daripada 2009 sehingga 2016 tu saya dah memang sebagai student member lah, sebagai young professional. And then mereka lantik the chair into the board of director. Jadi saya boleh tengok the vision of such a big organisation yang ada thousands of members from various countries. Jadi ada banyak event-event yang kita telah hadir, ada banyak professional network yang saya telah bina dengan semua expert ni.
Jadi yang bestnya tu Datuk Sri adalah bila kita kenal mentor daripada Global Association macam ni, katalah saya nak pergi ke Fulbright di Michigan, jadi yang recommend saya adalah selain Datuk Sri adalah co-supervisor saya Tom Curtis yang mengenali Glenn Dagger dan juga Dr. Nancy Love yang merupakan IWA Fellow. Jadi kita nak ke mana-mana dalam dunia ni, kalau kita ada network yang vast macam ni, insyaAllah kita ada tempat nak pergilah. Mafia air lah ni. Jadi seronoklah dalam persatuan tu. So saya just nak bagi perspektif bahawa kadang-kadang kerja-kerja kesukarelawanan ini membuka dimensi baru kepada kita. Ya, jadi itu sangat penting. Ada ketika dulu masa kita mengajak para pelajar terlibat sama, mereka rasa this is not my job, I'm not paid for this. Jadi dia tertinggal lah, dia tak dapatlah peluang tu. Dan apabila mereka nak keluar negeri, dia terpaksa guna formal channel, tak kenal orang. Kalau kenal orang pun melalui Dr. Nohati lah. Dr. Nohati boleh tak recommendkan saya. Jadi instead of they can do themselves, dia terpaksa minta recommendation. But ini realiti kehidupan, bukan saja dalam bidang akademik. Apa bidang sekalipun, itulah cara kita berkenalan. Dan saya berbesar hatilah sebab Noyati, Fadil dan yang lain-lain, Dewi, sanggup belajar. Saya tahu apabila ada kawan-kawan datang, khususnya macam Tom Curtis lah. Tom Curtis ni cakap bahasa Inggeris, orang Tak faham. English people also cannot understand him. Dan kita boleh faham dia, boleh faham joke dia dan sebagainya. So this is something interesting for us to learn diversity of and complexity of life. Jadi kita pergi kepada yang seterusnya. Banyak soalan dah sampai ni, jadi menarik nampaknya. Saya nak bertanya kepada Fadil lah, kalaulah di sampah di UTM tu buat apa Fadil? Okay, sampah pokok, sampah apa, so you buat apa? Kalau bagi kita idea sikit, you banyak pokok ni. Macam tadilah saya sebutkan, kita ada 52% covered by kita punya kawasan hijau. Jadi di UTM ni kita mengamalkan sistem single stream lah, single recycle, di mana kita akan kutip sampah-sampah ini sekurang-kurangnya seminggu 2 kali. Sampah landscape lah, kita panggil sampah landscape. Dan sampah-sampah yang berbentuk macam daun dan sebagainya itu tidak pernah dibuang. Ianya akan dijadikan semula kompos, dalam bentuk kita ada dry kompos, kita ada wet kompos dan sebagainya. So itu yang pertama. Sebab di UTM ni diperlukan landscape, dia kena jaga pokok-pokok. Jadi bila jaga pokok-pokok, kena pakai balik apa yang ada dekat resources dalam UTM. Jadi sebenarnya dekat UTM ni kita boleh kata dah sejak daripada zaman kita buat sampel kelestarian ni, kita dapat menjimatkan lebih kurang 40% daripada kita punya kontrak pembersihan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah makan. Biasalah tadi saya pun ada nampak ada yang bertanya berkenaan dengan food waste, sisa makanan. Saya rasa daripada zaman Datuk Seri lagi, kita dah ada Sustainable Arcade, di mana kita minta supaya semua pelajar-pelajar ini dia separate sendiri, dia membuat pengasingan sendiri. Dan pengasingan ini untuk sisa makanan, kalau dalam kampus kita dapat lebih kurang dalam 8 hingga 10 tan sehari. Tu Datuk Seri, 8 tan tu banyak. Kalau kita boleh kata kalau ada satu lori tan 8 kali lah. So sampah makanan ini memang kita pun tidak pernah buang ke silong ataupun ke landfill, kita guna balik. So ada 2 jenis sampah, bermakna sampah landscape tadi dan sampah sisa makanan. Memang kita jadikan biokompos, dan bukan hanya sebagai biokompos tetapi sebagai untuk sumber makanan kepada haiwan ternakan yang kita buat dalam kampus. Yang itu di bawah kita punya jabatan PHB lah, kita punya PHB. Dan yang ketiga adalah apa binatang yang diternak apa? Itik dan ayam. So kita ada 2 haiwan ni yang menggunakan sisa makanan ni tadi. Dan banyak itiknya, ayamnya. Banyak Datuk Seri. Kalau waktu Dewan sampai tak cukup untuk bagi, ada sampai orang kata merajuk lah, tak dapat kita punya ayam yang kita ternak sendiri dalam kampus. Begitu juga dengan itik. Angsa pun adalah. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah
di UTM ataupun saya percaya di mana-mana universiti cuba untuk mengurangkan kos operasi dan dalam masa yang sama mendidik pelajarnya, mendidik masyarakat kampusnya supaya mengamalkan kelestarian. Tapi juga Plastik macam mana plastik? Ya, plastik Datuk Seri. Kita dah bermula daripada 2014. Masa saya ingat lagi zaman Datuk Seri sign dulu. No polystyrene. Tak ada polystyrene. Polystyrene. Polystyrene tu dah tak ada. Sekarang kita tambah lagi, masa zaman Datuk Wahid, kita tambah lagi no single use plastik lagi. Kita dah masukkan dekat dalam polisi dan memang kita amalkan kepada semua akad-akad dalam kampus. So bermakna pelajar-pelajar ini ataupun mana-mana caterer, mereka bertanya, kalau kami tak boleh mengamalkan plastik kepada pelajar, apakah alternatif? Dan hasilnya alternatif tu kita buat dalam bentuk dipanggil sebagai 20% daripada yang kita sumbangkan daripada penjimatan tadi, kita letakkan dalam satu tabung di mana kita bagi semula kepada pelajar dalam bentuk bekas Tupperware tu Datuk Seri. Kita bagi kepada pelajar-pelajar tahun pertama, kita bagi bekas tu. Maknanya dia akan bawa lah bekas tu sampai mana-mana, sampai bila-bila. Begitu juga dengan tumbler air dan inisiatif yang terbaru kita bagi kepada mereka, siapa-siapa yang bawa bekas ni dia akan dapat pengecualian 10 sen hingga 20 sen setiap kali dia pergi berbelanja di akad. Okey. Ini saya nak tanya Dewi, di Surabaya tu Dewi, apa kerja yang Dewi bantu untuk jadikan Surabaya ini bersih? Ya, Prof. Kalau saya di Surabaya itu sekarang sedang banyak membantu secara tidak langsung, Prof. Itu izin untuk membuat izin tempat penampungan, approval untuk hazardous waste. Oke. Nah, ini juga macam kita kena buat macam educate our client gitu, supaya mereka itu paham bahwa contoh macam nih, biasa klien kita tuh guna ulang oli bekas itu untuk roll atau apapun lah, anything itu kan tak boleh macam tuh. Nah, kita kena educate mereka bahwa ini termasuk hazardous waste macam itu. Kemudian kalau saya sejak 2015 sampai saat ini saya fokus di municipal solid waste atau solid waste management itu di Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo itu borderline dengan Surabaya. Nah, itu saya involve di sana di Kabupaten Sidoarjo itu mulai dari engagement kepada komunitinya, kita educate mereka untuk membuat pemilahan sampah, kemudian juga saya juga sebagai pendamping daripada government untuk tadinya dia punya landfill itu open dumping. Datuk. Jadi kontrol landfill tapi lebih cenderung ke open dumping karena limited for fund itu untuk operate gitu. Jadi dia OPEX dia itu limited gitu. Nah, kemudian dia dapat semacam hibah begitu dari mana ya, saya lupa dari mana, tapi saya tuh dia dapat sanitary landfill baru. Kemudian saya juga kepada official mereka itu untuk educate how to operate the landfill, kemudian harus melakukan penutupan juga kepada landfill yang open dumping ini tadi macam itu. Dan kalau saya melihat bahwa jumlah sampahnya semakin berkurangan ya, jumlah solid waste-nya sebab sudah banyak di recycle, sudah banyak di itu semakin sedikit. Iya Datuk. Jadi karena kalau di Sidoarjo tuh ada lagi yang unik, kita punya community namanya Zero Waste Academy. Jadi
Zero Waste Academy ini kita ada sekumpulan orang yang tadi Prof Yati cerita bahwa volunteer, tadinya itu volunteer, pas itu dia juga mengajak masyarakat sekeliling dia untuk membuat komposter kecil-kecil, takakura. Komposter takakura itu so simple, Dato itu bisa buat daripada keranjang bekas cucian baju gitu. Untuk itu. Jadi ya sifatnya volunteer, tapi kita berusaha untuk membuat movement yang movement secara bersama-sama untuk supaya masyarakat luas itu lebih aware terhadap lingkungannya, seperti itu. Noheti, di Kuala Lumpur, kampus Kuala Lumpur, apa yang berlaku sekarang ni dari segi pelestarian? Noheti tinggal di Putrajaya ya, jadi kalau banding Putrajaya dengan Johor Bahru ni apa beza? Oh, apa beza Putrajaya dengan Johor Bahru? Oh, okey. Beza dia ada banyak, Datuk. Okey, Putrajaya ni Di segi alam sekitar. Putrajaya masih lagi banyak kawasan hijau, very nice lifestyle for those who like cycling, running. Kita memang seluruh Putrajaya ni memang telah dibina dengan infrastruktur yang menggalakkan gaya hidup sihat. Kita ada banyak taman depan rumah saya ni, Taman Rimba Alam, Taman Sarjana Hijau pun cantik, banyak taman lah. Putrajaya ni taklah besar tapi banyaknya taman, and then within reach saja semua, boleh driving. Cuma waktu MCO ni semua tutup lah. Kalau di kampus KL tu Dato', kita ada CCIN, also led by your former PhD student Dr. Azna Nur Anwar. Nah, panggil dia. CCIN, kita ada inisiatif berkebun, kan, menggalakkan tanam Azna berkebun. Dr. Azna berkebun. Dr. Azna berkebun, jadi CCIN, and then lain-lain saya rasa kita memang mengamalkan inilah gaya hidup sihat, gaya hidup lestari di kampus, bagaimana yang unit sustainability buat di kampus Johor Bahru, itulah juga yang saya perhatikan kita buat di kampus KL. Tapi sebab kampus KL tu dia tengah bandar kan, jadi kita tidaklah rasa dia punya lestari tu sangat. Tetapi kita ada usaha-usaha macam menggalakkan penjimatan air, pengasingan sampah. Tapi pokok harus ditanam lebih banyak, Prof Fadil. Rasa di Kuala Lumpur tu pokok lebih mudah, yang mudah ditanam. Contohnya macam pokok buluh, ya betul, yang hijau, yang tak mengambil ruang yang terlampau besar. Di tepi-tepi pagar tu boleh tanam dengan Datuk Seri, pokok buluh. kita memang buat inisiatif sebelum COVID hari tu, satu pelajar satu pokok. Ya, tapi jenis pokok sangat penting. Betul. Jadi kalau pokok yang terlampau besar, nanti kita tebang bila dah besar, sebab dia akan mengambil space. Antara yang mudah sekali lah buluh lah. Kalau boleh pokok yang tebat air particles ni Prof Fadil. Air particles. Johor, KL campus dia punya kualiti udara. Yelah, sebab kita betul-betul tengah bandar, dan saya pernah jogging around the campus vicinity. I cannot breathe sebab dia punya, tak tahulah, air particles tu bukan bersih lah kualitinya kan, sebab kereta memang lalu lalang setiap hari. Jadi itulah kalau di kampus KL itulah dia, Datuk Sri. Tak samalah macam kampus JB. Kampus JB semua ada, ayam itik semua ada. Kita kampus KL tak ada. Tapi kita punya accommodation is facing, city skyline. Jadi dia punya tapi boleh dimulakan di kampus jumpa bincang dengan kebun kota, Datin Kaniza. Kita menggalakkan perkebunan ni di bandar, bukan lagi di luar bandar. Jadi kalau boleh ada sayur-sayuran ditanam, instead of kita tanam bunga yang cantik, kita selangkan dengan sayur-sayuran dan sebagainya, boleh tanam pot. Ini sangat penting bagi saya, sebab kalau tidak nanti usaha untuk recycling ni akan terbatas. Siapa nak guna kompos ni? Kompos sangat murah di Malaysia. Saya tak tahu di Indonesia, Dewi. Di Malaysia kompos satu plastik tu nak jual RM1 pun susah. Ya, mungkin lebih mahal proses nak memplastikkan itu, nak masuk dalam bekas tu lebih mahal daripada harga kompos tu.
Jadi lebih baik kita guna sendiri. Macam di rumah saya, mana yang boleh dikomposkan, kita komposkan. Tapi walaupun rumah saya ni kawasan kecil, tapi macam-macam sayuran ada. Rumah saya ada rambutan, ada durian, ada betik dan sebagainya. Walaupun tak nampak benda tu, tersurut di mana-mana ada. Ya, selain daripada sayur-sayur yang biasa kita gunakan. So, apa yang saya sebutkan, mungkin kampus yang bersaiz 52 ekar tu cukup. Jadikanlah kampus yang kecil tu satu cabaran hijau kampus itu dengan sayur-sayuran. Bincanglah dengan Datin Kaniza ataupun dengan Tan Sri Abu Kasim. Tan Sri Abu Kasim yang sangat berminat untuk buat perkebunan di kota. Saya nak berbalik kepada Fadil sebelum kita jawab soalan ni. Trail di UTM tu ceritakan ada ramai orang ke sekarang ni PKP ni? Kalau sebelum PKP memang setiap pagi dan petang, pagi kerana ada banyak aktiviti dari segi operasional lah. Tetapi kalau waktu petang itu pelajar banyak gunakan untuk tujuan riadah, berjoging. Terutamanya yang berdekatan dengan rumah NC. Jadi sebab dia ada dua arah, dua laluan. Jadi mereka kalau buat trekking tu boleh dapat 5 km lah kalau dia nak jogging. Kat situ Sikit saja 5 km? Situ saja Datuk Sri. Kalau di belakang dia dah ada sampai 10 km. Kan? Yang dekat kita punya kawasan. Yang 52 km bersambung? Dia bersambung. Dia tak bersambung. Dia adalah dua arah. Okey. Dia sebelah sini dan di seberangnya. Yang sebelah FKA sana satu lagi. Di sebelah FKA kita ada satu mercu tanda. Sekarang ni kita tengah buat tapi student tak ada Datuk Sri. Sebab kita minta dia orang buat macam satu arca dan arca itu adalah menunjukkan satu pendidikan kepada pelajar sivil. Kita ada buat di situ. Saya fikir saya dah minta supaya Jabatan Pengairan dan Saliran untuk bincang dengan pelbagai kampus. Kita mulakan pelestarian kampus dari segi pembinaan denai sungai bagi mendekatkan masyarakat kepada sungai. Sebab kalau saya ingat dulu, sungai kita yang mengalir di beberapa tempat lah termasuk di UTM tu, Semak Samun. Ya, dan orang pun takut nak pergi sebab ada ular lah, dengan ada binatang-binatang. Apabila kita buat denai tu, dan sebahagian daripada denai tu semasa tahun saya menjadi Naib Chancellor, Timbalan Naib Chancellor lagi, dibina oleh masyarakat kampus. Kita dedicate, ini kawasan ni, kita bagikan mereka sedikit wang. Jadi lebih tu mereka tampung sendirilah kalau nak cantikkan kawasan tu, nak tambah bunga ke, nak buat wakaf ke, dia orang buat sendiri. Ya, katalah kawasan ini 500 meter ni bagi kepada college mana. Secara tak langsung mereka akan berlawan-lawan lah sama dia. Jadi kita akan pastikan ada pertandingan membina denai. Dan apabila bersambung, orang datang ke kampus itu rasa seronok sebab dia rasa dia nampak keindahan kampus. Dan hasrat kita dulu kalau orang nak pergi jauh, nak pergi ke mana-mana tempat susah, jadi datang ke kampus universiti saja, di UTM, di UPM, di UKM yang banyak kawasan-kawasan hijau di dalam bandar. Betul. Ya, kita sebenarnya Datuk Sri memang tengah mengusahakan open campus, konsep open campus supaya bukan hanya dihayati oleh warga kampus tetapi orang luar. Dan salah satu daripadanya adalah kalau Datuk Sri perasan ada satu wetland yang di sebelah rumah NC tu, dan sekarang ni dia orang tanam padi. Dia orang buat satu showcase untuk tanaman padi di situ. Ya. Ini ada antaralah cara bagaimana nak memberikan kepada warga kampus ni apresiasi supaya dia orang bila berada dekat sana dia bukan hanya sekadar untuk beriadah tapi dia menghayati sebenarnya suasana di dalam kampus. Jadi tapi macam Yati sebut tadi berkenaan dengan di KL, sebenarnya ada di KL ni dia berbeza sedikit. Dan bukan hanya di KL saja, di Pagu Datuk Sri. Di Pagu pun kita dalam proses untuk mentransformasikan konsep yang tadi, yang mana kita nak guna resource dan sebagainya. Dekat kampus KL tu dia dah start dengan zoning tanpa kenderaan. Dah tak ada lagi dah. Jadi kalau Yati perasan memang kebanyakannya waktu kita dah start sebelum PKP hari tu kita dah start buatkan banyak polisi-polisi yang berkaitan supaya menggalakkan dia orang berjalan.
Datuk Hmm. Seri, menggalakkan dia orang berjalan sebab saya tengok dia orang dah buat banyak tempat untuk berjalan kaki Ya, ya. dan within the apa tu Ya. dalam kampus Patutnya saja. dalam jarak 500 meter, 600 meter tak perlu naik kereta. Itu Tak perlu. masalahnya. Ya. Ada persoalan banyak ni, kita kena jawab soalan ni, ya. Soalan yang boleh dijawab, ini daripada Facebook ni, Muhammad Abdul Jamil. Profesor Fadil, boleh tak ganti Tupperware dengan mangkuk tingkat? Boleh. Jawapan dia senang, memang boleh. Tapi Datuk Seri, kita pernah buat satu launching. Saya masih ingat lagi Datuk Wahid hari tu launch pada Hari Raya tahun 2019. Kita buat Hari Raya dan diorang tak bagi bawa tak bagi bekas plastik. Kita minta diorang bawa bekas sendiri. So mangkuk tingkat adalah pilihan terbaik sebab mereka boleh dapat banyak sup lah dan sebagainya. Ya. Jadi Banyak makan nanti gemuk pula. gemuk. Tak boleh. Ya, tapi sebenarnya kebanyakan yang dia datang tu dibawa dengan dia punya mangkuk yang yang sekadar untuk dia makan. Kalau Ya, itu kita yang datang dan di-serve, jadi orang akan ambil sebanyak-banyaknya. Jadi dia akan berlaku pembaziran. Jadi dengan menggunakan konsep itu, pada hari itu, pada waktu itu Datuk Seri, tak ada pembaziran makanan. Ya. Nah, itu yang bagusnya. Dia persoalan lagi ni, kenapa kita tak menanam pokok buah-buahan? Dewi, tanya Dewi sebab banyak di Surabaya ni banyak pokok sakura ni. Ya, jadi memang kalau jadi gini, Datuk. Jadi kenapa tidak ditanam pokok buah-buahan, lebih ke bunga-bunga dan pokok yang lain? Itu karena yang pertama itu kita masih gunakan kalau untuk taman-taman kota itu kita pakai kompos kita produksi daripada government. Nah, selain itu kita juga guna kalau longkang itu kan ada macam maintenance untuk dia ambil sedimentation itu. Ya. Nah, itu juga digunakan untuk taman-taman kota. Nah, itu dikhawatirkan itu tidak bagus lah kalau untuk tanaman buah-buahan. Nah, mungkin terus saya share juga untuk di Surabaya itu memang sekarang ini banyak taman-taman kota itu kurang lebih daripada 75 taman, dan itu taman yang dibuat itu dia ada macam taman aktif gitu. Jadi dia punya tema-tema gitu. Jadi ada tak ada buah. Taman buah tidak ada. Enggak ada. Kenapa tak tanam buah? Ada taman buah tapi itu terbatas lah. Tidak di semua taman. Jadi ada taman lansia itu memang untuk orang-orang yang older gitu. Itu dia bagi macam batu di trailnya itu untuk macam refleksi kaki. Itu terus ada taman BMX itu anak-anak muda itu boleh main sepeda itu boleh main kayak trekking seperti itu. Kemudian ada juga taman cahaya, jadi itu boleh selfie untuk instagramable macam itu. Itu memang mungkin tanya Fadil, kenapa tak tanam buah? Ada buah ke kat UTM? Ada, Datuk Seri. Kita sekarang buah-buahan itu ditanam masa mungkin beberapa tahun yang lepas lah. Tetapi selepas ini kita tidak akan lagi tanam pokok buah-buahan. Pertama, of course pokok buah-buahan ni dia ada reserve dia untuk kita tanam. Kita tak boleh sebarangan kita tanam merata-rata. Sebab apa? Pertama, penjagaan dia. Kesian kita tanam pokok tapi tak dijaga dengan baik kan. Yang kedua adalah ada sesetengah pokok ni dia menyebabkan tarikan kepada serangga ataupun burung-burung yang tertentu yang menyebabkan kawasan tu nanti akan cemar lah. Jadi yang digalakkan sebenarnya adalah berdasarkan pokok hutan. Jadi kita pun dapat nasihat daripada Jabatan Hutan. Kita memang setiap kali kita tanam pokok memang Jabatan Hutan datang dan buat semakan dengan kita. Dan dia mencadangkan pokok-pokok dan spesies yang tertentu termasuklah buah nadir. Buah nadir ni macam petai, jering tu buah nadir lah tu.
So maknanya dia kena ada simbiosis dia lah dalam Simbiosis ekosistem dia. dia. Ya, dia tak boleh tiba-tiba kita tanam durian kat situ. Dia kena, Betul. kalau durian kena satu kawasan dedicated untuk durian. Betul. Dan kebetulan pula kampus tu dah ada pokok tinggi kan, besar-besar pokok. Jadi kalau kita nak tebang, nak ganti dengan pokok lain, Ya. agak susah. Saya dulu pernah cuba tanam mangga. Pokok mangga ni tak tahan lama ya. Dalam masa, dia punya musuh tu banyak. Bukan Banyak, saja musuh makan buah tu, tapi musuh yang attack dia punya akar, attack dia punya kayu. Dan penjagaannya agak rumit lah berbanding dengan nak jaga pokok yang tak berbuah ni. Ya. Tapi tak apalah, kalau ada ruang kita tanamlah pokok. Di rumah saya ni durian dalam Rumah tak pasu. apa. Durian dalam pasu. Ya. Banyaklah. Hasrat kita di Malaysia ialah menanam 100 juta pokok menjelang tahun 2025. Dalam masa 5 tahun. Jadi setahun kita kena tanam 20 juta. Jadi macam kata di kementerian kami akan kira berapa kilometer perjalanan dan setiap 350 kilometer kita tanam satu pokok. Dan kita bagi option, siapa nak tanam. Kalau you nak tanam, dapat pahala tau. Jadi tanam. Jam saya kata apa saja yang 100 batang pokok, saya tanam sendiri. Saya yang berkeluarkan duit RM10 satu pokok, kita tanam. Yang lebih tu, pegawai-pegawai lain tanamlah. Dan sebahagiannya, kalau kita kata sumbangan tu tak mencukupi, barulah kita menggunakan duit kementerian lah dalam usaha untuk kita memastikan kita menanam pokok. Contohnya macam kata COVID-19 ini untuk vaksinasi. Kan kita terpaksa vaksinasi orang buat program vaccination center dan sebagainya. Kita menganggarkan sebab projek tu projek kementerian bersama dengan Kementerian Kesihatan, kita perlu menanam 24 juta pokok for offsetting carbon emission daripada program vaksinasi itu. Ya, sebab kita dah kira daripada penghasilan vaksin tu, sehinggalah import ke Malaysia. Kemudian tu kita buat majlis, kita buat dewan, ada ekon, ada apa semua. So jumlah pokok yang perlu ditanam ialah 24 juta. Jadi kami sekarang ni tengah raise fund lah untuk dapatkan pendanaan daripada pihak swasta, individu, siapa yang nak menyumbang untuk 24 juta pokok itu. So ini secara tak langsung membolehkan kita committed. Jadi komit alam sekitar ni bukan hanya bising-bising kata jangan buat itu, jangan buat ni, tetapi kita sanggup untuk buat sesuatu. Sebab tu komitmen menjadi tajuk kepada kita punya webinar ni. Ada lagi soalan ni daripada saudara Muhammad Nordin. Adakah pembangunan denai sungai menimbulkan kacau ganggu kehidupan asal dengan kehadiran manusia? Ya, bila kita buat tu kacau ganggulah, ular tak lalu kat situ apa semua. So macam mana Fadil? Apa yang nak jawab? Datuk Seri lah. Okey. Sebenarnya saya rasa soalan tu memang sesuai. Datuk Seri dah banyak lah explain dalam beberapa webinar, tapi saya mencadangkan pandangan daripada perspektif kami lah. Biasanya bila disebut pembangunan, ianya tidak semestinya kita kena buat konkrit dia, kita kena ada buat satu struktur dan sebagainya yang menyebabkan kacau ganggu dalam bentuk building. Itu yang difikir. Saya adalah civil. So biasanya orang civil ni dia tahu nak buat tu, dia tak akan mengikut tu. Dia akan buat, dia mengikut handmade saja, man-made. Okay, tetapi pembangunan denai sungai yang sebenarnya yang diusahakan oleh KASA kan melalui beberapa program, sebenarnya dia adalah untuk memberikan satu kebertanggungjawabaan sebenarnya kepada komuniti. Sebab dia bukan hanya dipunyai oleh satu struktur governance tadi, tapi dipunyai oleh secara ekosistemnya. Dan sebab orang yang berada di situ sepatutnya mereka lah perlu jadi sebagai komuniti sungai tersebut, ataupun dia menjaga kawasan sungai tersebut, kerana kalau dia tidak jaga, so siapa lagi nak jaga? Takkanlah nak suruh orang daripada tempat lain untuk datang tempat tu untuk membersihkan bagi pihak mereka. Jadi sebenarnya denai sungai kebangsaan ini adalah inisiatif yang direka cipta, adalah untuk bertujuan memberikan nilai tambah kepada komuniti. Selain daripada untuk hanya sekadar berjoging, buat rekreasi di kawasan tersebut, mereka perlu ada satu kesedaran.
Dan saya rasa juga Datuk Sri banyak buat program-program bersama dengan kawasan industri, itu pun juga adalah salah satu inisiatif yang paling dekat sebenarnya. Kita di Malaysia ada 80 kilometer sungai, 80 kilometer, 80,000 kilometer. 80,000 kilometer sungai ya. Kalaulah kita tengok dua-dua bahagian sungai itu, sebelah tebing kiri dan tebing kanan, kita ada 160,000 tebing sungai atau kedua-dua belah. Dalam program Denai Sungai Kebangsaan ni kita nak buat 10,000 sahaja. Jadi 10,000 daripada 160,000. Kenapa 10,000? Sebab kita nak mendekatkan kepada sungai-sungai utama yang selama ni menjadi sasaran pembuangan sampah. Ya, orang buang sampah kat tepi sungai itu disebabkan oleh sungai itu ada semak dan sebahagian itu berhutan. Jadi mudah untuk mereka yang nak membuang sampah, buang sisa pembinaan. Malah ada juga yang membuang buangan terjadual di tepi sungai itu. Dan kami mencari cara bagaimana kita nak memastikan yang sungai ini terjaga. Kalau kita mengharapkan penguatkuasa, tak ramai penguatkuasa. Jabatan alam sekitar tu ada 1,000 lebih orang je sikit. Daripada 1,000 lebih orang tu 600 ke 700 sahaja yang pegawai alam sekitar. Yang lain tu keraninya, yang jaga ininya, pemandu ini Jadi kalaulah dengan 600, katalah 600 orang, nak jaga satu Malaysia ni memang tak mampu. Dan kalaulah kita nak pastikan yang satu sungai tu ada 10 orang jaga, contohnya lah, kan kita mungkin terpaksa jabatan alam sekitar ni ada 20,000 orang staff. Ya, jadi memang tak logical. Cara yang paling mudah ialah kita empower masyarakat. Kalau kita tengok tadi gambar tadi, empowering. Ya, saya tengok balik ya. Saya tak nak bagi kuliah ni, you dah jemu dengan kuliah saya daripada dulu. Tapi ni, yang tengah ni. Kita selama ni kita inform sahaja. Kita tak empower. Lepas inform, kita kena consult, tanya dia boleh tak boleh. Kawasan buat denai di dalam kampus UTM boleh? Okay. Can you do it? I give you some incentive. Insentifnya apa? Apabila orang nak belajar pasal sungai, kami hantar ke UTM. You lah buat macam mana sungai terbagi, denai sungai terbagi kepada 5 kategori. Kategori 1 yang macam Putrajaya, macam depan rumah NC UTM, dekat dengan semua fasiliti yang ada, dekat toilet, dekat ada gerai situ dan ada keselamatan. Yang kedua, sampailah yang kelima. Yang kelima ni kita buat susul laluan sahaja. Tak ada orang yang minat macam tu. Tak semua orang yang nak yang fully turf macam di Putrajaya tu nak happy. Ada orang tak adventurous bagi dia. Saya ajakkan kawan saya pergi jalan tu saja. Alah, tak ada kata. That's not my standard. Saya nak yang natural punya. Yang kalau boleh, denai tak ada, saya nak buat denai. Itu yang kelima. So, banyak dan kita nak pastikan yang ada universiti yang boleh bantu. UTM boleh bantu. MSU boleh bantu. UKM, saya dah UKM ada satu center yang kita baru laksanakan dengan UKM. Semalam saya tanda tangan borang perjanjian tu. Dan UKM akan bantu kita dan sebagainya lah. So secara tak langsung, bila orang lalu lalang di tepi sungai, ini akan menghalang orang yang berniat jahat untuk merosakkan atau mencemarkan sungai tersebut melalui pembuangan sisa di tepi sungai dan sebagainya. Pada masa yang sama, ini mendekatkan kita kepada kemudahan rekreasi. Kalau contoh di Bangi ni, sepanjang sungai Langat dan sungai Air Hitam ni katalah boleh dijadikan sebagai denai sungai yang cantik, orang banyak option. Nak beriadah, tak ada sebab lagi kata saya ni nak pergi beriadah saya terpaksa pergi gym mana-mana, tak ada. Jalannya tepi rumah tu yang dekat dengan denai sungai. So secara tak langsung semasa kita berada di tepi sungai tu, kita akan memerhatikan keadaan sungai dan kita akan terpengaruh dengan ataupun sekurang-kurangnya terdetik hati kita tengok cantiknya sungai ni. Kalau sungai tak cantik, kita cantikkan sungai tu. Macam mana nak cantikkan sungai? So this is all empowering. Empowering ni bila kita benarkan masyarakat itu turut buat denai itu. Sekarang ni kita hanya bersyarah, memberikan arahan kepada masyarakat jangan cemarkan sungai, tapi kita dalam konteks public participation tu level pertama, informing. They can only react when they are being empowered. Dia diberi peranan membersihkan sungai, beri peranan untuk membina denai. Denai lah, kalau kita masuk sungai dia, hanyut kat sungai tu, masalah pula kita. Tepi sungai tu.
Ya, jadi kalaulah denai dah siap, pastikan yang ada pokok kat situ, ada kebersihan terjaga dan sebagainya. Jadi saya fikir itu hasrat kita lah apabila kita menyebut tentang kita nak membina denai sungai. Bukan maknanya kita nak kacau ganggu kepada ular yang ada kat situ. Pandailah ular. Dan kita pun tak nak ular dekat rumah kita. Kalaulah kita selalu jalan ke atas tu, ular tu tahulah cari rumah tempat lain. Ya, pandailah dia. Jadi sekurang-kurangnya hasrat kita pastikan sungai itu bersih berlaku. Dan ini berlaku di banyak tempat. Kalau kita pergi ke negeri-negeri yang hebat dari segi pelestarian sekitar, di Jepun, di Skandinavia, dia menggunakan denai sungai sebagai one of the easiest way to get people involved and being empowered. Yang lain tu susah. Kalau kita nak buat recycling center, susah. Nak ada kenderaan, nak ada itu. Dan masyarakat nampak dia tak ada manfaat langsung. Manfaat langsung ialah kalau kita ada denai, pagi saya pergi jogging, weekend besok saya pergi jogging. Contohnya. 5 km, 10 km just behind my house. Tak payah nak pergi naik kereta pun. Okay, saya tak nak jawab soalan-soalan ni. Saya pula yang jawab. Ahli panel tak jawab. Okey, apakah bidang ilmu kelestarian yang masih dianggap masih berkurangan? Mungkin Nohati boleh jawab ni. Yang negara kita masih memerlukan. Saya rasa baru-baru ni kita terlibat dalam beberapa projek untuk rancangan Malaysia ke-12 tu, Datuk Seri. Jadi macam mana kita nak integrate kelestarian dengan IR 4.0 contohnya. Lepas tu macam mana kita nak empower masyarakat untuk embrace water and environment stewardship. Maknanya at individual level kita ni masih lagi kurang ownership terhadap kelestarian alam sekitar. Kita masih lagi mengharapkan institusi ataupun organisasi untuk melaksanakan semua inisiatif ni. Tak banyak individu yang berminat untuk volunteer and then give or offer their services readily available untuk dalam usaha volunteerism lah. Kita masih lagi perlu menggalakkan pelajar-pelajar kita untuk ambil tahu contohnya kan. Apa juga teknologi ataupun kaedah perawatan ataupun sustainability approach yang kita buat, pada peringkat individu belum ada kesedaran yang tinggi untuk kita support. Environmental psychology. Yes, environmental economics, yes. Environmental probably promotion. Yes, betul. Yeah. Environmental psychology kita masih lagi memang sangat kurang lah Datuk Seri kalau di Malaysia kan. Sebab semasa saya di Kyoto, saya spend sebulan di Kyoto, saya memang mohon untuk belajar tentang environmental psychology. Jadi saya punya supervisor dekat Kyoto University memang hantar saya masuk ke hutan saja. Dia kata dia tak ada lab, tak ada makmal dan sebagainya. Environmental psychology is all about you appreciating nature, appreciating environment as it is, and then for us to have the feelings of ownership to nature dan juga kita rasa kita nak protect environment. Yang itu masih lagi kurang lah di Malaysia. Kita ada dah semua teknologi, anaerobic digestion, aerobic granulation, all the high end teknologi kita dah belajar dah semua daripada expert-expert global, semua tu kita dah ada. Tapi dari segi emotional relation to environmental technologies tu masih lagi. Sebelum kita webinar ni saya ada mesyuarat tentang Langat Sewage Treatment Plant. Ini sangat penting ya, sebab ini Logi, this is the biggest wastewater treatment plant in Malaysia. 1.5 million population equivalent. Dan kehebatannya kita tak nampak logi itu. Logi itu semua bawah tanah. Dan kita menggunakan teknologi yang sangat terkini, dan di atas tanahnya adalah padang permainan, iaitu rekreasi. Padang rekreasi. Jadi kalau berapa jauh besar orang tu, ingat 1.5 million? Berapa? Population equivalent. Okay. PE. That is big. That's the biggest in Malaysia lah, and probably one of the biggest in this region. In Asia. Ya, in Asia. Sebab biasanya tak ada yang sebesar tu. Okay, isunya bukannya teknologi, isunya
orang yang berdekatan tak sambung kepada pipe yang disediakan. Dia minta kerajaan sambung. Padahal itu tanggungjawab masing-masing. Nak sambung tu kita terpaksa belanjakan RM3,000 macam tu. Daripada kita punya tangki septik itu, masukkan ke pipe yang ada di depan rumah. Plant. Jadi akhirnya kita tidak mendapat keseluruhan desain yang kita ada. Desain kita untuk 100%, hanya 70% saja yang bersambung sebab telah bersambung. Yang 30% lagi itu tidak bersambung. So ini maknanya masyarakat dari segi kesedaran, environmental psychology, dia mungkin orang yang sangat lantang tu cerita tentang kenapa asap sana, kenapa climate change kita tak tahu, tapi tak bersambung kepada kemudahan yang ada di depan mata. Itu satu. Yang keduanya, kita juga menghadapi masalah sebab bayaran cas pembentukan RM8 ini tak membiayai apa-apa pun. Ya, tak dapat bayar logi tu 1.6 bilion harganya keseluruhan sistem tu. Dan nak bayar gaji pekerja pun tak cukup. Terpaksa ditampung menerusi pelbagai pendanaan lah, termasuk subsidi pada kerajaan. So ini tak sustainable dari segi keuangan. From financial sustainability, it is not. Ya, so maknanya kalau kita bincang tentang komitmen, kita mesti dah sanggup bukan sahaja memastikan tak tercemar, tetapi kalaulah ada hal yang berkaitan dengan pembayaran, kita sanggup bayar. Kenapa? Sebab ini contribution saya. Tak apalah lebih 10 sen, RM10. Dan ini adalah amal jariah saya. Saya bayarkan you punya 10 pound dulu. So dah jadi naik presiden naik RM20. Jadi kalaulah kita tak sanggup keluarkan wang untuk melabur, tak lahir orang-orang yang macam tu. Ya, walaupun ialah kecil jumlahnya, dan inilah hasilnya yang saya nampak. Bukan saja kita melabur dari segi sedia membayar, dan tak besar pun, itu heavily subsidized. Ya, so ini perkara-perkara yang kita kena yakinkan masyarakat. Komitmen tu bukan hanya tidak buang sampah. Komitmen tu bukan hanya kita patuh kepada peraturan yang berkaitan, tetapi juga kita sanggup buat lebih daripada apa yang sepatutnya. So this is important. Sebab itulah kita ada empowerment, kita ada semangat untuk volunteer dan sebagainya. Ya. So saya bagi masa 3 minit seorang. Mula dengan Noheti dulu. Okay, thank you Datuk Sri. Basically, this has been a very good session, Datuk Sri. Saya nak encourage kalau ada pelajar-pelajar PhD yang listening to our session, saya memang galakkan semua pelajar lah kalau boleh mengikuti webinar hari ini. Kempen untuk melestari alam sekitar ni mestilah bermula daripada young people, the future generation and the future leaders. Sebab kalau kita tak invest in the young talents, all the upskilling, reskilling apa semua tu nanti dia jadi kurang bermakna. It's very important for us to develop kita punya professional network masa umur PhD lah. Sebab nanti bila dah melepasi umur PhD, funding, scholarship semua selepas umur 40 tahun dah tak ada. Semua scholarship, fellowship, funding untuk pelajar PhD mestilah berumur bawah 40 tahun. Kalau nak pergi ke mana-mana pun scholarship ni semua pembiayaan ni bawah umur 40 tahun, jadi boleh mohon sebelum mencapai umur 40 tahun. Kemudian semua mentor yang kita jumpa dalam organisasi, extracurricular activities adalah orang-orang yang akan membantu kerjaya kita dalam sektor sustainability and environmental engineering semasa kita telah bekerja. Contoh macam Prof. Joni sekarang ni co-supervisor kepada pelajar PhD saya. Dulu dia belajar dengan Datuk Sri. Sekarang Prof. Joni co-supervisor pelajar PhD saya, Indonesian student di bawah program AUNSIDNet JICA, Japan. Jadi apa yang supervisor kita ajarkan pada kita kan Kak Dewi dengan Pak Adi. Prof. Joni. Prof. Joni ya. Prof. Joni. So apa yang Datuk Seri ajarkan kepada kita semasa kita buat PhD, saya cuba buat pula untuk dengan student-student saya. Lebih lagi lah, itu cerita lama. Saya hantarlah student saya pergi Kanada 2 tahun, dua tahun lepas selama 4 bulan. Kemudian galakkan pelajar-pelajar ni menulis, publish paper PhD dan sebagainya, dan juga menggalakkan pelajar-pelajar ni untuk volunteer
volunteer dalam kempen-kempen environment, kempen-kempen kelestarian alam sekitar, ambil bahagian, participate, volunteer dan participate, and feel ready to contribute without somebody to ask us too much. Jadi bila ada opportunity, kita terus rasa kita nak buat. Macam itulah Datuk Sri. Terima kasih banyak. Datuk Sri. Dewi, pesan dari Surabaya, Dewi. Ya Datuk, saya lihat di sini, Masya Allah ada banyak kawan-kawan lama masa saya di UTM dulu. Rasanya nak menangis lah ini. Ada Lini, ada terharu. Isa, ada Muzaffar, ada Yati, ada Mai juga, ya Allah. Jadi memanglah apa yang sudah artinya today is our future. Apapun itu, jadi bisa itu dalam bentuk networking. Jadi kita tak tahu in the future siapa yang kita temui hari ini, itu mungkin dia yang akan menjadi our hero in the future. Gitu. Tapi saya memang berterima kasih sekali Datuk. Masa saya nak pergi belajar tuh, jadi ada drama yang saya belum pernah cerita mungkin ini Datuk. Jadi masa saya nak ambil master di UTM, itu saya adalah orang yang pertama kali pergi ke UTM. Masa saya mau ambil kebenaran untuk pergi UTM, itu ada semacam buat apa pergi ke Malaysia sekolah di sana gitu. Tapi saya diyakinkan oleh Prof. Joni pada saat itu, kamu harus pergi, bahwa di sana ada kawan saya, ada Datuk Sri, beliau nanti akan membantu, beliau banyak grant dan seterusnya. Dan saya pada saat saya menjadi pelajar Datuk Sri, saya adalah termasuk pelajar yang beruntung karena saya mendapatkan scholarship itu hampir dua kali double daripada yang teman-teman saya dapat. Kemudian saya juga mendapatkan banyak pengalaman dengan bertemu dengan profesor-profesor. Salah satunya adalah Tom Curtis, handsome ya. Dan saya juga mendapatkan banyak akses buku-buku dari Datuk. Itu boleh dilihat buku yang ada di belakang Datuk itu bukan background tapi memang asli. Itu kemudian apa yang saya dapatkan itu juga pengalaman-pengalaman baru, teman-teman baru begitu. Tapi in the future ternyata teman-teman inilah yang menjadi networking baru saya. Terima kasih Datuk atas kesempatannya. 21 tahun lampau ternyata ini tidak lama. Ini adalah hari ini juga. Terima kasih. Terima kasih Dewi. Fadil? Okey, saya rasa banyaklah poin yang telah disampaikan oleh rakan-rakan saya tadi. Dan saya sebenarnya mungkin ada sedikit penambahan lah daripada webinar. Dan ada saya dapati dalam Facebook pun, dengan di sini saya nampak ada beberapa student saya, pelajar yang mengikuti kita. Dan ada yang saya lihat yang pernah mengikuti saya sampai ke Jepun lah. Ada yang join saya untuk program Sakura. Dan antara yang kita boleh belajar daripada semua perkongsian yang kita buat pada hari ini sebenarnya adalah kita ini sentiasa belajar. Saya selalu melihat kepada Facebook Datuk Seri, sebab dulu zaman mana ada Facebook. So Datuk Seri bila ada Facebook saja, dia menggunakan Facebook itu dalam satu medium yang memberikan kepada masyarakat satu nilai tambah. Okay? Maknanya Facebook beliau ni kalau kita tengok semua dengan madah, pujangga, puisi dan sebagainya. Dan saya tak sangka Datuk Seri ni, sebab saya dulu memang antara aliran sastra, dan saya boleh memahami orang yang mempunyai madah dan puisi seperti ini, jiwa dia halus. Dan bila jiwa dia halus, dia akan rasa untuk menyumbang.
Jadi sebenarnya itulah kita nak kepada adik-adik kita, kepada pelajar-pelajar kita, pada masa ini dan pada masa akan datang cabarannya sudah berbeza. Tidak seperti mana yang kami ceritakan. Ini adalah sebagai satu pedoman saja, sebagai satu orang kata garis masa yang telah kita lalui. Tetapi pada masa akan datang kita akan dapati cabaran dari segi keperluan bio kita, sumber, terutamanya melibatkan makanan. Antara yang sebenarnya yang kita kena buat tadi, yang Datuk Seri sebut tadi, depan rumah dia ada pokok betik sayur-sayur tu, mungkinlah dalam persediaan untuk kita bersama-sama. Kenapa kita membuat kelestarian ini adalah kerana kita kena melestarikan juga family kita, keluarga kita. Maknanya kalau mana yang kita boleh buat sendiri, kita buat. Contohnya tanam benda yang mudah macam kunyit ke, ataupun halia ke, ataupun macam betik. Betik orang kata bagus untuk kalau kita makan dia punya pucuk dia kan. Macam itulah contohnya. Begitu juga kalau kita tengok tadi Datuk Seri ada sebut berkaitan dengan dua macam mana shifting itu berlaku, sebab memang kita banyak menggunakan sebenarnya rujukan beliau dalam melaksanakan kelestarian, dan saya memang recommend kepada sesiapa macam pelajar-pelajar saya baca buku beliau. Di pejabat saya memang ada beberapa senarai buku-buku yang saya beli untuk mendalami sebenarnya maksud yang tersirat, walaupun ianya cuma berbentuk dalam puisi, seperti mana yang saya nyatakan tadi. Jadi bermakna kalau kita lihat dalam konteks yang lebih besar, sebenarnya ianya adalah menjurus kepada sikap kita sendiri tadi, yang behavior tadi tu, untuk nak letak sebagai salah satu punca kuasa. Sebab orang selalu kata, kenapa saya perlu terlibat dengan benda ini? Ini bukan kerja saya, ini bukan tanggungjawab saya. Jadi Datuk Zaini dan mungkin kepada rakan-rakan lain, tak pernah Datuk Seri kata kamu kena ikut saya sebab ni tanggungjawab kamu. Tak pernah. Tapi mungkin zaman itu adalah zaman X. Sekarang ni dah masuk millennium Z. Mungkin pelajar yang nak bergraduasi, mereka fikir lebih kepada career, lebih kepada mendapatkan earning the income, tetapi kurang melihat kepada entiti yang tadi, iaitu kelestarian dan penjagaan alam sekitar. Dan penjagaan alam sekitar yang Datuk Seri dan juga saya rasa kawan-kawan biasa tengok adalah benda yang kita praktikkan setiap hari, setiap masa, yang mana kita buat. Contohnya waktu bangun pagi, bila kita nak gosok gigi, jangan buka air, kita mandi. Kalau tengok dalam buku 40 hadis Datuk Seri sebut berkaitan dengan bagaimana kita menjanakan air dan sebagainya, dipanggil sebagai mizan tadi, untuk mengalirkan air, untuk menanam pokok dan sebagainya. Itulah sebenarnya yang sebenarnya banyak datuk nenek kita pernah sebutkan pada kita tapi tertinggal. Tapi Datuk Seri telah wujudkan dalam banyak tulisan-tulisan beliau. Jadi yang ini yang saya rasa dalam webinar ini sebenarnya nak kita kupas sebagai pelajar, dan selepas sebagai pelajar, dan selepas itu kita sentiasa belajar. Jadi saya rasa itu sajalah kot Datuk Seri. Terima kasih banyak-banyak kerana menjemput kami. Ya. Terima kasih, ini perkongsian yang baik. Saya nak dengar mereka cakap macam mana. Serengkasnya kita dah habis masa ni, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua. Tujuan kita buat webinar ni, again, saya nak tengok kepelbagaian dimensi daripada 3 perspektif yang berbeza, bagaimana pelestarian alam sekitar itu boleh dilaksanakan. Dan kita belajarlah, sebab kehidupan kita ni, kita sentiasa belajar dari masa ke semasa, jangan berhenti belajar. Saya tulis puisi itu sebab saya tak buat research. Kalau saya ada lab, saya tak tulis puisi mungkin. Jadi cara kita nak menyebut sesuatu tu, kalaulah kita tak ada lab, Fadil, katalah you nak pension besok, ataupun you dah berada satu kedudukan yang you are not in command of laboratory practices, tulislah puisi. Kalau salah pun tak apa, kalau mengata orang pun tak apa, sebab puisi poetic license. So pada masa yang sama kita menyampaikan message yang nak kita sampaikan. Jadi hari ini kita telah bersama dengan 3 orang mereka yang akrab dengan pelestarian alam sekitar, dan kebetulan mantan pelajar saya lah. Jadi saya memberikan sokongan kepada mereka, apa yang mereka buat, dan mudah-mudahan UTM dapat buat denai, panjangkanlah, jadikan 100 itu. Di KL boleh buat kebun kampus, jadikan kawasan tu kawasan yang sangat hijau, yang bincang dengan Tan Sri Abu Kasim ataupun
dengan Datin Kaniza, mereka akan sangat berbesar hati untuk membantu. Dan sebagaimana yang di Surabaya tadi, sebagai satu contoh bandar yang sangat menarik, saya pergi ke Indonesia lebih kurang 20 kali lah setakat ni. Daripada 20 kali itu mungkin 12 kali ke Surabaya. Jadi kalau orang tanya kenapa pergi ke Surabaya, sebab saya fikir saya dapat melihat sebuah bandar yang berkembang pesat menjadi sebuah bandar yang sangat cantik lah. Dan bandar-bandar seperti Melaka di Malaysia, ya, Johor Bahru, perlu mengikut jejak langkah Surabaya dari segi penyertaan masyarakat. Itu yang penting. Mungkin dari segi kilauan kabur-kabur dan bangunan-bangunan mungkin itu lebih banyak di sini, tapi penyertaan masyarakat itu sangat penting, ya. Dan penyertaan masyarakat bergantung kepada komitmen, dan komitmen bergantung kepada kefahaman mereka kepada pelestarian alam sekitar. Jadi sampai di situ saja. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Saya sangat bahagia sebab besok boleh pergi kedai buku. Jadi saya akan sebab kita tidak ada PKPD lagi, kita boleh keluar pergi ke kedai buku. Alhamdulillah. Indonesia, Mudah-mudahan. Surabaya masih tanggal selesai baru tanggal 20. Ya, tanggal 20 Raya Lebaran, ya. Tapi tak tahu lagi lah ini macam mana karena masih banyak new cases. Ya, okay, mudah-mudahan kita dah terkeluar daripada pandemik ini dalam tempoh terdekat ini, mudah-mudahan insya-Allah ada penawaran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi lain. Waalaikumsalam. Terima kasih tim Datuk Sri juga. Terima kasih, ya. Thank you. Okay. Thank you Datuk Sri. Okay. Okay Kak Dewi. Bye Yati. Okay, bye Prof.